Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfazna bil islami qa'imah, واحفظنا بالإسلام قاعدة، واحفظنا بالإسلام راقدة، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, dengan kehendaki Allah Subhanahu wa taala, bolehlah kita sama-sama mari duduk di dalam masjid sebagai satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita, dan satu tempat yang beripung di dalamnya oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mereka itu duk minta ampun kepada kita selama mana kita duduk dalam masjid, niat beriktikaf dan suci daripada hadas kecil. Nescaya para malaikat itu minta ampun kepada kita. Dan jangan terlupalah kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, celah-celah kita duk mengaji ini, kerana kita sekarang ni bersama dengan para malaikat Allah yang senantiasa nak bawa doa kita kepada Tuhannya. Maka itu adalah peluang bagi orang yang datang mari duduk mengaji di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak terhingga. Jadi insya-Allah kita nak ambil sedikitlah daripada masa yang Tuhan beri kita ni, sama-sama kita nak muzakarah dan kita nak mengingati daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan daripada sabdaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan daripada pendapat-pendapat, perkataan-perkataan warasatul anbiya sebagai para alim ulama yang mereka itu bawa ilmu mari kepada kita. InsyaAllah pada perjumpaan sekali ini kita nak tertolak daripada satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala telah firman kepada kita, Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama bagi engkau wahai Rasulullah daripada hidupan dunia. Jadi maudhu' yang kita nak cara pada pagi ini
insya-Allah dengan kehendak Tuhan, iaitu kasih kepada dunia punca kebinasaan hidup manusia. Daripada maudhu' tu kita nak ambillah beberapa ayat daripada ayat Allah mengikut apa yang disusunkan oleh para ulama kita. Mari kita nak membicarakan dan mengingati bersama-sama. Jadi para alim ulama kita ni telah sebut bagi kita, kata bahwasanya kalimah dunia ni, kalimah dunia makna pepatah sebut di lidah ni, kalimah dunia ni Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran dia tu 111 kali. 111 kali Allah Subhanahu wa taala sebut kalimah dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dia 114 kali perkataan al-akhirah. Jadi 3 kalimah saja yang Tuhan ulang banyak daripada dunia. Kira-kiranya dua-dua perkara ni sama ada dunia dan akhirat adalah penting belaka bagi hidup manusia kita yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah dunia ni ulama kita dia kata ambil daripada kalimah dalu. Dalu makna gana? Dunu ni makna gana? Makna benda hak dekat. Dekat-dekat ni makna gana? Benda yang bawah, benda yang lekeh, benda yang tidak ada harga kalaulah kita guna yang tak kena dengan cara. Itu makna dunia. Sebab itulah ulama wayak kata Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayat kata kana inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Allah Subhanahu wa taala ayat dalam Quran, ulama kita telah terjemah kepada kita kata sesungguhnya kami menghiaskan langit dunia ini dengan gabah, dengan bintang-bintang masa malam yang kita boleh tengok. Lalu ulama telah rayak pada kita dan mengajar pada kita kata as-sama'id dunya ni makna gana? Makna langit yang dekat dengan ad-dunya. Makna gitu, ad-dunya, kalimah dunia ni perkara yang dekat. Gapo makna perkara yang dekat? Wahai para warasatul anbiya, makna perkara yang tak kekal, perkara yang akan hilang, perkara yang tak duduk dengan kita sokmo. Itu makna kata ad-dunya. Sebab itulah kita nak buat lagu mana apabila Tuhan ni utuh kita daripada alam roh lagi kita. Kita ni dari duduk di atas belakang tu ada berapa lama Allah lah yang tahu. Setelah daripada tu Tuhan wari kita duduk di dalam perut ibu. Setengah ada 8 bulan, setengah 9 bulan. Imam Malik sampai 2 tahun setengah duduk di dalam perut ibu. Mana alam perut ibu ni kita pakai lepas mari belakang dah. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala taruh kita dalam perut ibu kita, Tuhan mengeluarkan kita mari kepada ini dunia. Dunia yang kita duduk ni kira kata alam yang ketiga lah bagi kita nak kecek mudah-mudah. Makna alam yang ketiga. Setelah daripada alam kita duduk dunia ni kita duk tengok dah setengah-setengah daripada adik-beradik kita, kawan-kawan guru kita, tok guru kita, alim ulama kita yang pejam mata belum daripada kita pergi kepada alam barzakh ataupun dikenalkan dengan bahasa tempat kita panggil alam kubur. Duk di situ tu berapa lama Allah Ta'ala lah yang tahu kata berapa lamanya. Tetapi orang beriman, orang yang buat amal soleh, tak ada kena ada bimbang gapo, ya duk dalam kubur tu, duk dalam alam barzakh, duk dalam keadaan serenuk dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Setelah daripada sunat sangkakala ditiupkan kali yang kedua, maka itulah satu hari yang hari itu tu betul dengan hari Jumaat yang kita duduk ni. Allah Ta'ala akan bangkit kita daripada kubur hari Jumaat
Israfil siupkan sangkakala kali yang kedua, itulah hari yang Tuhan ayat kata yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari yang manusia akan timbul keluar daripada bumi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hari yang Tuhan nak hitung semua nikmat-nikmat yang Tuhan beri kepada kita dan semua amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau gitu, jadi kita sebagai manusia ni nak pergi ada lagi dua negeri alam barzakh, alam al-akhirah. Hak ni hak kekal al-abadi. Kalau gitu kita duk dunia sekarang lala ni kita nak buat gapo sini? Tujuan tu hatta mari buat apa? Pas kita nak jalan lagu mana? Kita mari tengok. Para alim ulama kita nak royak kepada kita hak yang dia itu bawa ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bawa ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala supaya nak kita ni pakak-pakak berjaya belaka. Tujuan ulama kita dah nak kaca piping kita ni jaya seumpama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana dan Allah Subhanahu wa taala itu redha. Kalau gitu dunia ni kecek dengan cara mudah gak, dia tu sangat dekat sekali lah dengan al-akhirah. Jadi dunia kita ni kita duk berasa kata kita nak duduk sini lama, sebenarnya tidak. Sebenarnya dunia ni perkara yang kita nak mari duduk sebentar sahaja, sebagaimana lagi akan kita tengok kata Tuhan nak ayat gana kepada kita, Rasulullah nak ayat gana pada kita, sebagaimana para ulama duk ayat kita lah mana. Lalu jadi tak kala Rasulullah ni duk dakwahkan manusia daripada orang Quraisy ni kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Quraisy ni dia tak suka manalah dengan apa yang Rasulullah duk serukan dia. Apanya katanya para warasatul anbiya, kerana mereka ini dia tak kira kata apabila meninggal dunia hidup nak balik, tak ada. Orang Quraisy ni tak beriman kata mati hidup balik. Adapun ajaran semua para nabi ambil sebelum daripada nabi kita ambil di Nabi Adam lagi hingga ke nabi kita, semua beriman kata mati hidup kelak belaka. Hingga orang Yahudi pun beriman lagu kita ni juga. Orang Nasara ada sekarang lala ni pun beriman lagu kita juga. Tapi dengan sebab orang Quraisy ni tak beriman lagu tu, jadi apabila Rasulullah ni dakwahkan dia kepada agama Tuhan ini, jadi dia jadi sebab dalam dada dia. Apabila sebab dalam dada dia nak mengatasi lidah Nabi tak leh. Tak kuasa nak mengatasi lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak seru manusia kenal Tuhan yang sebenar, duduk di atas jalan ni hak betul. Dia tak kuasa. Payah nak buat lagu mana? Dia kepongkan. Makna dia buat angkara dengan orang yang beriman dengan Nabi daripada orang yang tak ada pangkat mula-mula. Sebab golekannya orang yang ikut Nabi ni daripada orang yang tak ada pangkat. Sebab itulah Hiriqlal, salah satu daripada raja masa Abu Sufyan pergi jumpa dengan dia, dia kata umat hada turut Nabi Muhammad tu, orang yang kaya ada pangkat ke orang biasa? Lalu Abu Sufyan kata orang biasa ya, tak ada pangkat, tak gatu, tak ganing. Lalu Hiriqlal kata itulah Nabi sungguh, itulah Rasul sungguh. Nak oyak kata gapo? Nak oyak kata apabila orang adanya pangkat tinggi-tinggi seumpama orang Quraisy dulu ni, dia payah nak turut, payah nak ikut. Kita ni takut juga apabila Tuhan berikan dunia kepada kita, pangkat, nya duit, nya anak pinak, anak tangan, tu winning. Takutnya kita jadi silap hati, jadi hati kita tu berkesan dengan tu, masuk dalam hati kita, tak selamatlah kita. Sebab itulah Islam kita ni, ya dok nak kita dok la dunia sungguh,
Akan tetapi yang nak heret hati kita ni, nak wi khabar kata dunia ni bukan tempat kesudahan kita, bukan tempat kesudahan kita. Lalu apabila Rasulullah dibuat oleh orang-orang musyrikun, orang-orang Quraisy lagu tu rasa sebab lah dalam dada Nabi. Sebab Nabi kita ni orang berjuruh. Apabila orang berjuruh ni apabila orang buat umpama ni, jadi seolah kata dia nak terima payah. Kalau orang apa tak berjuruh tu, orang buat gana pun tak apa. Sebab dia hati dia tu hati yang keras. Ada pun orang berjuruh hati yang lemah, hati dia tu hati yang luka mudah, berasa kecil hati mudah. Lalu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan wak turunkan satu ayat daripada surah Duha. Tuhan kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagi engkau wahai Rasulullah, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Apabila Allah Ta'ala wak turunkan ayat ning dalam hati Nabi kita ning duk berasa, duk sumak, berasa rasa tak sedap, berasa kata dia ning kata nak lakah, nak telai tak lepas, jadi wasa lega. Apabila berasa lega, ayat ni juga kita sebagai umat dia, iaitu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena tadabbur kepada ayat ni, kena ingat kepada ayat ni. Apabila orang buat kacauan terhadap kita, mari nak memunahkan agama kita, kita nak bawa, kita kena ingat kata dunia ni bukan tempat yang kita nak duduk kekal. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat satu lagi, Tuhan kata in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil wa ma lahum min nasirin. Ya Rasulullah ni hati dia dengan orang ni dia tamak nak orang tu beriman dengan dia. Apa? Kerana dia tahu kata orang apabila tidak beriman dengan dia, cerak dia tu tak akan boleh bahagia hidup pada di akhirat. Akhirat ni ada dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'i. Satu kumpulan daripada ahli syurga, Allahumma ja'alna wa iyyakum ya ahlal Islam min ahliha. Allahumma amin. Dan satu kumpulan lagi min ashabis sa'id, daripada kumpulan ahli neraka. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Minta Tuhan jauhlah kita semua ahli masjid sini dan ahli kampung sini ni daripada api neraka, ahli api neraka. Lalu apabila gitu Rasulullah ni hati dia ni naklah mana nak orang tu beriman dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tahu dengan cara nyata kata apabila orang tak beriman dengan dia, benggerak. Mana kata lom lalai bahasa sia kata. Sebab itulah satu hari dia duduk di Madinah. Madinah ni orang panggil tempat kediaman, tempat duduk orang Yahudi. Orang Yahudi ramai duduk di Madinah. Ramai sungguh-sungguh. Sampai di Khaybar tu puak dia saja. Tanah dia, kedai dia, berapa nama hak dia belaka. Kita pun ingat kata tok guru kita duk royak kata hari Nabi wafat tadi tu baju rata hak Nabi tu ada di Yahudi. Orang Yahudi ambil pergi gadang Nabi kerana Nabi ni nak apa nama, nak makan ni, nak gapo, ambil baju ni pergi gadang. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kuasa nak minta doa kepada Allah wa hatta rezeki mai selalu? Oh, tak ada pelik benda tu. Ikut Nabi no. Tetapi sebab gapo Nabi wak contoh kita tengok lagu tu, nak wak kata hey umat Nabi, hey umat aku, janganlah mung tu patai kaki tangan, kena ambil dengan asbab hidup dunia ni baru jaya. Lalu satu hari Nabi duduk dengan para sahabat, puak dia pun usung mayat daripada kalangan Yahudi. Orang Yahudi ni usung mayat puak dia. Dengan perangai budi pekerti Nabi kita, Nabi bangun diri. Lalu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh sahabat hak tua-tua duk tepi-tepi Nabi itu, ya Rasulullah, limadza kumt? Kenapa mu tu bangun kepada mayat orang Yahudi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bukankah itu tu seorang manusia?
Ni nak ayat kata agama Islam kita adalah agama yang hormat kepada orang asing. Bukan agama yang nak mengkacaukan orang asing seumpama orang-orang buza duk bubuh-bubuh kepada orang Islam yang ada di negeri kita sekarang ni tu bukan. Rupa hak tak benar rupa lagu tu. Rupa hak benar tengok Nabi kita menghormati. Lalu setelah daripada Nabi bangun, air mata Nabi ni menilih. Siapakah janggut Nabi SAW ni basah dengan air mata Nabi. Lalu sahabat-sahabat duk tepi tadi tu ya sesri wa apa limadza tabki ya Rasulullah, madza yubkika ya Rasulullah, apa sebab boleh mung jadi menangis begitu lalu? Nabi SAW kata, sesiapa yang kena dengan aku dan dia tak beriman dengan aku, nescaya dia akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Orang tak beriman dengan Nabi kekal neraka selama-lamanya. Apabila kekal neraka ni, hati sahabat apabila Nabi royak lagu tu menangis seumpama Nabi menangis juga. Lalu dengan sebab Nabi tu hati dia lagu tu tamak nak orang tu beriman dengan dia, Tuhan tolong royak kata ya Rasulullah, rai mung tu bukan duk di mung nah. Aku ni nak hidayah pada siapa-siapa pun duk di aku, bukan duk di mung. Mung tu sebagai asbab saja. Lalu waktu ayat tadilah in tahris ala hudahum, kalau mung tu usaha sehabis-habis untuk nak menghidayahkan mereka yang tak beriman, fa innallaha la yahdi may yudil, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak nak menghidayahkan mereka yang tak sah kepada hidayah. Jadi orang apabila tak sah tak sah suruh, kita pun supaya dengan orang kita kata ya malah patai kaki tangan suruh postara tu ya tak gi. Kita nak gerak hati orang daripada dalam tu supaya nak uya kanak, supaya nak uya nak, supaya nak uya nampak. Dulu barulah anggota dia tu nak bergerak nak gi. Kalaulah orang sekalipun kita suruh ngepeklah setara mana pun dia tak gi kalau hati tu tak sah. Juga orang tak sah kepada hidayah Nabi, tak sah kepada agama Islam, kalau mung kacau duk nak heret lah mana duk serabut sampai ke punah cara mikir pun punah hati pun ya Rasulullah, mereka itu tak terima apa yang mung duk seru mereka. Nabi kecek molek tak dengan orang. Nabi kita tak pernah jerkah orang. Nabi kita tak pernah tarik muka dengan orang yang tak beriman. Nabi kita tak pernah kecek kasar dengan orang tak beriman. Masalah bukan duk kecek kasar, masalah bukan duk tarik muka, bukan masalah duk jerkah. Masalah hati orang tu nak terima ke tak apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak royak, nak seru. Lalu Tuhan kata tak sah duk jadi sakit hati. Fa innallaha la yahdi may yudil wa ma lahum min nasirin. Tak ada pia boleh tolong dia. Sebab apa Tuhan kata gitu? Sebab ia sendiri tak sah, apa pia nak buat kan? Tak ada salah Allah Taala, tak ada salah kepada Rasulullah, tak ada salah pada para warasatul anbiya, ulama-ulama, tak salah. Salahnya kita royak ke tak? Hak tu hak Tuhan tanya kita. Kalau kita royak sudah. Paksa dalam Islam tak ada. Bangkap orang, paksa orang, mengerasi orang dalam Islam tak ada. Agama kita tak ada dasar tu. Nak orang tu terima dengan hati, bukan terima dengan sebab paksa tu bukan lagu tu. Baik. Kalau gitu dunia ni yang kita duduk ni bukanlah tempat yang Allah Subhanahu wa taala merka dengan dirinya. Hakikat dunia ni Tuhan merka, bukan. Dunia Tuhan jadikan kepada kita ni ada langit, ada bumi, ada udara, ada laut, ada bukit, ada tu ada ni, beberapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadi kepada kita sebagai manusia. Adakah Tuhan tu benci kepada dunia dan merka kepada dunia? Hakikat dia tu tak.
Akan tetapi hak dak sebut dalam Quran apa baik, dalam hadis apa baik, di atas kata ulama apa baik, dok ayat kata dunia ni kena laknat ni, laknat dengan sebab orang duk atas muka bumi ni kerja tak kena. Allah Ta'ala jadikan buah kayu daripada pokok wah tamar ke, wah zabik ke, wah gapa ke, kita ambil wak jeruk, wak geruk, hak tu yang murih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan duit, jadi mah, jadi tu, jadi ni, supaya nak wi kita ni guna dengan cara halal, guna dengan cara molek. Kita ambil wak main judi, wak main riswah, wak main reba, wak main gapo, hak tu hak tak kena. Bukan diri dia tu Tuhan nak marah, bukan diri dia tu Tuhan benci dak. Tetapi diguna benda tu oleh tangan manusia. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat Quran, Tuhan kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahirkan kepasikan, kepunahan, kebinasaan di atas muka bumi Tuhan ni sebab tangan manusia. Apabila manusia ni tidak ada Tuhan, tidak ada agama, mari dak betulkan dia supaya dia duduk di atas muka bumi ni, dia karut manusia. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat surah Yusuf kata innan nafsa la ammaratum bisu. Diri manusia ni dia nak heret juga wiwak kejahatan hak tak molek. Kalau kita ada pangkat misal kata hati manusia kalau tidak ada agama, kita nak zalim kat orang. Kita nak menyakiti orang. Kalulah kita ada duit banyak, kita nak buka wak reba. Kita nak menega benda hak pesen tak molek. Kita nak makan benda hak tak molek, kita nak makan hak orang. Kalau tubuh badan tu sihat, hanya nak deraka Tuhan lagu lain pula. Sebab apa? Sebab diri dia tu tabiat ialah kok tu. Sebab tu ulama akhlak, ulama tasawuf tu dia dok kikih hati kita tu supaya nak duduk di atas bantas sen. Duduk di atas bantas sen supaya manusia ni kena duduk lagu ni dunia, barulah dia selamat. Kalau dak sama sekali, tidak sama sekali. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi berlakon inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah Ta'ala jadikan langit, jadikan bumi, jadikan matahari, jadikan bulan, jadikan bintang, jadikan malam, jadikan siang hari. Buat apa? La ayat, satu kebesaran, ketandaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi mereka yang boleh mikir dengan akal dia. Sebab itulah salah satu daripada konsep, salah satu dasar hak besar sekali sebagai dasar agama Islam, iaitu jagakan akal fikiran. Apabila kita ni nak jaga akal fikiran, agama suruh kita jaga, nak harap ibu bapa sore tak padah. Nak harap tok imam, tok khatib, tok bilal makan masjid sekarang tak padah. Nak berhajat kepada tok nebel yang ada kuasa di tangan, tok menir yang ada kuasa di tangan, askar yang ada kuasa di tangan untuk jaga ke benda tu. Apabila kita ni sebagai orang Islam, kena jagakan anak muda kita, anak cucu kita, kampung kita, masyarakat kita daripada perkara-perkara yang nak memunahkan akal anak cucu kita, umat Islam kita yang ada di selatan kita. Itu adalah kewajipan bagi mereka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wikan amanah kepada dia, daripada pangkat, daripada duit, daripada tu, daripada ni. Dia akan kena tanya dapat Tuhan kalulah dia tak buat kerja. Lalu satu hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala nining dengan kehendak dia Nabi Isa tu bercakap. Apabila Nabi Isa ni bercakap, ulama-ulama kita ni bawalah ilmu daripada dia sebab kita. Nabi Isa kata kan? Dia kata inna hadzal laila wan nahar, sesungguhnya ini malam dan siang khazanatani. Makna kata dia tu adalah benda yang kita nak menghiasikan dia,
Benda yang kita nak bubuh gapo dalam dia. Sebagai bijana lah, sebagai bekah. Kita ada jeluk, ada raga, nak bubuh gapo dalam tu. Seolah kata malai dan sian ini perkara yang nak kita sebagai manusia isikan di dalam tu. Lalu Nabi Isa kata, "Fanzuru madza tad'una fihima." Mu tengoklah, mu lihatlah, kata gapo yang mung tu nak bubuh di dalamnya. Gapo kita nak buh dalamnya. Siang hari Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk gapo? Untuk kita kerja cari makan dengan cara halal. Rezeki tak sah bimeh, Tuhan catat siap dah, tetapi Tuhan tak akan bagi rezeki kepada kita malaikat dengan asbab usaha yang kita kena jalan lagi. Kalau gitu, kita sebagai manusia nak guna siari lagu mana? Sebab tu kita kena adanya barnamij. Barnamij ni mana kata aturan kita. Jangan kita pesan kata tak diri kita dengan tidak ada aturan. Kalau orang nega kita kata sorak tula di antara kepala modal dengan laba, dak ambil makan dalam tu, orang lagu ni kerja boleh 100 tahun pun tak akan kaya. Sebab dia tak pandai nak bagi hak mana kepala modal, hak mananya laba. Terkadang makan sampai kepala modal, hak tu dah jadi bank gerak tu. Juga masalah kita nak pakai hidup pe kita pagi hari ni taknya bangun lagi. Sebab Nabi royak kata keberkatan bagi ini ummah ni pada waktu pagi. Sebab tu apabila kita cuba kerja balik pagi nak sampai ke zuhur ni berapa lama. Tapi apabila selepas daripada zuhur nak turun ke maghrib ni start. Ini benda yang kita sebagai manusia boleh kita tengok dan tahu dengan sendiri. Ni perkara-perkara yang pekdah bagi diri kita. Kita nak pakai dunia ni, nak kita pakai wip padai dengan Tuhan nak daripada kita. Lalu waktu malam Allah Subhanahu wa taala suruh kita duduk dengan keluarga. Duduk dengan keluarga, duduk dengan Tuhan. Duduk dengan keluarga balik petang. Ambil daripada pukul 9 tarik pergi sampai pukul 2. Itu duduklah dengan keluarga, duduk dengan isteri, duduk dengan anak pinak, duduk dengan gapo-gapo lah, tak apa. Daripada 3 hingga ke subuh ni waktu yang orang salihun, orang yang pandai guna malam, isikan amalan dia pada waktu tu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh bangun waktu malam supaya isikan waktu malam itu dengan amalan-amalan. Dengan sebab Rasulullah isikan amalan, Tuhan angkatkan pangkat dia hari kiamat. Tuhan wi kepada Nabi ni maqamus syafa'ah, boleh bantu semua umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Itu makna kata maqaman mahmud. Dan kita sebagai umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita kata semaya malam ni adalah satu perangai akhlak bagi orang yang soleh, dan semaya malam ni adalah penawar bagi orang Islam. Ikut ada penyakit gapo-gapo, kalau dia jagakan waktu tu, penyakit itu akan hilang daripada dia. Syarat dia itu kena banyak berdoa di lidah dia, kata dengan perkataan apa nama daripada perkataan Nabi Yunus alaihi salam. Perkataan Nabi Yunus alaihi salam tu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Yunus berdoakan dengan doa tu, insya-Allah lagi akan datang tu doa tu di waktu malam. Ataupun doa dengan Nabi Ayub, Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, wahai Tuhan aku ni dikena coba gitu lagi ni, mung tu sangat merahmati terhadap hamba. Kita banyakkan doa tu di atas lidah kita, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat bala daripada kita hingga kita daripada sakit, dan
mata kita daripada anak cucu kita hak tak berjuru, hak tak bergapo, itu rusianya. Sebab tu perkara-perkara ni umat Islam kita terkadang jalan keluar tu kita tak tahu dengan sebab gapo? Dengan sebab kita tidak ada ilmu pengetahuan daripada hukum agama. Apabila kita mari majlis umpama ni, insya-Allah lah kita dapat perkara-perkara yang tersebut itu boleh kita ambil wa amal di dalam diri kita. Itu perkara-perkara yang nak kita tahu. Baik. Kalau gitu berkatanya Mujahid Ibni Jabr. Mujahid ni pia salah seorang daripada anak murid Abdullah Ibni Abbas. Abdullah Ibni Abbas ni siapa? Anak Abbas, anak pak saudara Nabi SAW. Dia dengan Rasulullah ni tekah jauh. Tiap-tiap malam ni dia mai tidur sama dengan Nabi, supaya nak tengok amalan Nabi tu lagu mana, yang mai duduk dekat dengan Nabi. Dan hak ning lah apabila ada mesyuarat besar-besar gapo, Saidina Umar ni waksuk sama dia. Sebab dia umur kecil, akan tetapi otak dia ni lebih tua daripada orang tua lagi. Tu Abdullah Ibni Abbas. Dia ada anak murid seorang, nama gapo? Nama Mujahid Ibni Jabr. Salah seorang daripada ulama tabi'in, anak murid daripada para sahabat. Dia nak ayat kepada kita kata kita nak guna dunia ni, hei umat Islam, nak guna lagu mana? Tengok ia royak kepada kita. Cuba kita dengar, perhati dengan hati, supaya nak uwi kita ni boleh ambil pedah pakai apa ia royak. Ia kata, ma min yaumin illa wa yaqul, tidak ada hari mana-mana malaikat hari itu kata kepada kita. Tengok tabi'in ni Mujahid ni yang nak royak kepada kita rusia satu perkara yang kita kena ambil tahu. Dia kata ma min yaumin illa wa yaqul, tidak datang satu hari yang timbul matahari naik baru ni malaikat yang kata kepada kita. Hari itu kata kepada kita. Kita dengar tak dengar tu suku kira. Tapi katanya ulama, dengar dengan ilmu. Bukan dengar dengan suara, dengar dengan ilmu. Makna kita tahu kata gapo apabila bangun pagi keluar matahari ke dunia ni gapo kita kena buat. Ni Mujahid nak ayat kita. Dia kata ya ibna Adam, wahai anak Adam. Semua kita ni anak Adam belaka. Tak ada keluar kita ni daripada mana? Kita ni anak Adam daripada tanah belaka. Lebih setara mana akan kelik ke tanah. Kaya setara mana kelik tanah. Setara mana pun akan kelik, umur panjang mana pun akan kelik kembali kepada tanah. Sebab itulah duduk di atas dunia ni kasih sayang banyak-banyak. Jangan kita menzalimi kawan-kawan guru kita, saudara kita. Terkadang kita nak bubuk harta sampai putus adik-beradik. Apa faedah? Kita nak bubuk pangkat sampai ke masa muka sesama orang Islam, tak mari semaya di masjid, tak begitu, tak gini. Alangkah ruginya mereka yang letak diri dia umpama tu. Kita kena tahu kata kita duduk dunia ni sementara saja. Kita nak imarah lagu mana, nak uwi Tuhan tu reda kepada kita. Orang hak jaya sungguh bukan sini. Jaya sungguh nu hari akhirat nanti ni boleh masuk syurga belakang Rasulullah. Hari itulah hari gembira sekali. Sebab itulah imam-imam pak orang mai tanya dia, Tok guru tak letih kerana siang malam duk mengajar umat manusia ni tak ada mung ni kuan apa? Bila nak rehat? Fok Imam Pak jawab kata nah, Imam Pak ni maksud Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad lah. Dia kata, awal sekali aku letakkan kaki aku belakang Nabi dalam syurga, hari tu aku nak rehat. Itu hemah. Hemah mereka nak jagakan agama, sampaikan kepada kita orang umat tani kita boleh pakai. Hatu dia hemah. Hemah makna semangat. Kita ni ngaji gitu-gitu ya, tak ada gapo, kita mengaji main-main gitu ya. Belai-belai kata malah-malah nak buat gapo. Dah umat Islam kita. Umat tani kita kena akak darajat wi sama. Makna kata hemah wi tinggi umpama tok-tok guru ulama-ulama tani kita dulu. Sampai ke negeri Arab ni boleh ambil faedah daripada ilmu ulama tani kita sini. Tapi dengan sebab kebelakangnya ni bertarik ke gitu, tarik ke gini, payah.
Pak kita kena pakai usaha lah. Nah, kita kena pakai usaha lah. Tapi tak apalah, kita tak ada nak pergi situ. Baik. Dia kata, ya bna Adam, qad dakhalat alaika al-yawm. Hei anak Adam, hari ni hari baru dah nah masuk di atasmu. Hari baru dah ni. Coba kita perhati dengan hati kita, buka hati molek, buka akal fikiran molek. Kata hari tu duk oyak kita, kata, "Hey, ni hari baru dah dah." Pas lagu mana? Pas tu dia kata, "Walan arji'a ilaika ba'dal yaum." Aku tak akan kembali kelik kepadamu selama-lamanya. Mana hari ni hari Jumaat yang kita duduk ni cerah matahari mari, hari ni tak akan kembali kelik di atas nyawa kita walaupun seminit pun tak. Pada mau kata ada minggu depan, satu hari lain. Hari ni tu nak ayat kata ulama dulu daripada kalangan ulama besar-besar umpama nining, ia reti nak guna hari. Sebab tu ya dunia tu tunduk bagi dia. Sebab apa? Sebab ia tunduk bagi tuai dunia. Kita hari ni bangun pagi tunduk kepada dunia, tak ada tunduk kepada tuai hak yang menjadikan dunia. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita tengok negeri Arab nah, negeri orang Islam kita, taning kita berjalan menara apabila itlak tani masuk habis 3 wilayah. Banyak lagi orang duk mai semaya subuh. Banyak lagi sekolah-sekolah agama kita, madrasah tu madrasah ni, banyak lagi pondok tu pondok ni ramai. Tetapi kalau kita tengok negeri Arab lalaning ni, orang semaya subuh ni kurang benar. Bangun nak calonkan duit pagi hari boleh. Gi tobo ni makna kata kautel. Panjang tu boleh. Akan tetapi nak semaya subuh, nak mengadak tuai rezeki, mengadak tuai dunia ni tak boleh. Sebab itulah apabila dia tak tunduk kepada tuai dunia, tuai rezeki, dia jadi supaya orang dah mak bayar dah. Kita berdiri kat ni matahari dok kat tu, suluh kita bayar kita dah dapat dah mak begitu. Ya tak akan kita boleh jinjak bayar kita ni. Nak jinjak agak lari pas mati pun tak boleh. Dunia lah tu dah. Sebab tu mula sekali nak berjaya hidup, sekali mula-mula bangun pagi, mari tunduk kepada Tuhan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kata man salla bardaini dakhala al-jannah. Siapa dia semaya 2 waktu masuk syurga, Nabi jamin. Gapo? Semaya subuh dan semaya asr, maya asar. Satu hadis lagi Nabi kata, man salla subha jama'atan kana fi zimmatillah. Siapa dia semaya subuh hal keadaan berjemaah, orang tu duduklah jaga Tuhan. Apabila Tuhan jaga, kita nak berasa gapo lagi? Kita nak berasa gapo lagi? Hati kita tu rasa tak yakin gapo. Tuhan yang menjadikan kita, jaga kita. Sudah. Ni kita Allahu Akbar. Subuh tak bangun. Bangun nanti bukan dedek dekat dengan syuruk baru nak bangun. Tak boleh kita buat lagu tu. Kita tak pandai pakai hari tu. Lalu Ibnu Mujahid kata, walan arji' ilaika ba'dal yaum fanzur madza ta'mal fiyya. Maka mulihatlah wahai anak Adam, mu nak bubuh isi gapo ratik di dalam hari hak aku ada ni. Ya Allah, kita lagu mana kita, coba kita cek tengok. Manusia kita coba kita cek tengok atau kita bangun pagi ni kita buat gapo ratik. Apa yang pedah bagi diri kita? Bila nak jadi pedah bagi diri kita? Apabila kita jalan mengikut kacing hak agama letak, barulah pedah tu klik kepada diri kita. Kalau tidak dak. Ni nak kita tahu. Makna kata kita bangun pagi, mula-mula sekali, bangun semaya malam. Buat boleh. Usaha. Lepas pada tu kita istighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu orang ahli-ahli soleh ni dia beristighfar kepada Allah. Sebab tu orang-orang zaman dulu tu dia berkah.
Bak ya guna waktu tu kena. Lepas pada tu semayalah. Kalau tak ada sungguh-sungguh, semaya subuh jamaatan. Semaya subuh jamaah. Lepas pada tu berzikir wi molek, baca ayat kursi molek, 3 kul wi molek. Tak sabar saya. Lepas pada tu tubiklah kerja gapo-gapo, Tuhan jaga kita daripada gapo? Daripada bala petaka, daripada penyakit, daripada bisa, daripada orang nak khenat. Semua tak ada. Tapi kalau kita tak ada perkara tadi, kita buka kedai orang buat kena. Kita pergi situ lekat penyakit situ, lekat penyakit sini. Kita buat gitu, kena bala tu, kena bala ni. Sebab apa? Jaga kita tak ada. Ni perkara nak uwi kita tu tahu. Lepas daripada tu, kita buat lagu tu, hari ni dak minta so kita isikan dalam hari tu dengan amalan-amalan tu. Fa idza inqadatu ya, apabila hari itu habis, apabila turun matahari gelap masuk, dilipatkan hari itu seolah kata Tuhan lipatkan. Thumma yakhtimu alaihi fala yafuqu hatta yakuna Allahu alladhi yaqdihi yaumal qiyamah. Tak terbuka dah hari itu tu hak Tuhan sipai tarah, malaikat Tuhan akan buka pula bila hari kiamat nanti. Tu hari yang kita duduk hak Tuhan wi umur pada kita. Inilah dunia hakikat hak sebenar hak kita duduk dunia. Baik, kalau gitu kita boleh faham adalah kata dunia yang kita duduk ni bukanlah Allah Subhanahu wa taala nak murih kepada diri hakikat dunia, akan tetapi Tuhan ni nak uwi kita guna dunia tu wi pandai supaya dunia ni jadi bekal kita bawa amalan yang soleh menujukan kepada umur kita hak asal, iaitu apa? Syurga. Sebab tu apabila kita duduk depan daripada syurga, insya-Allah puak kita ni akan masuk syurga belakang Nabi, insya-Allah. Duduk depan daripada syurga, Tuhan orang kata udkhulul jannah. Masuk puakmu masuk dalam syurga. Buka pintu syurga, masuk. Udkhulul jannah. Sebab apa Tuhan boleh cern kita, boleh royak kata masuk dalam syurga, masuk dalam syurga. Buat apa? Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu telah kerja amalan yang molek di atas muka bumi ini. Jadi sebab kita nak boleh masuk syurga, kena ada anak kunci, iaitu apa? Amalan yang soleh. Pasal tu hadis Nabi ayat kata tidak seorang mana-mana boleh masuk syurga dengan amalan, walaupun aku sendiri pun tak boleh masuk. Malaikat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja boleh masuk syurga, makna gana pula. Ayat Quran ayat kata udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk syurga olehmu wahai umat, wahai manusia, wahai hamba, dengan sebab mu tu buat kerja amalan yang soleh. Akak mana? Di antara hadis Nabi dengan ayat Quran apa berlawan ni kok mana? Ni makna berhajat kepada ahli ilmu, alim ulama kita. Lalu alim ulama yawi jawab kata udkhulul jannata bima tu dengan ba situ tu ba sababiyah. Sebab nak boleh masuk syurga kena ada amalan. Adapun bima ta'mal dalam hadis tu ba di situ bima dengan makna ba'iwat. Makna kata amalan hak kita buat tadi tu kalau nak tanding dengan nikmat hak Tuhan nak wi padai kata padai. Oh tak padai. Tuhan wi nak lipat ganda lagi. Kita semaya kita kata semaya subuh. Kalau selamat-lamatnya 15 minit. Selamat-lamat 15 minit. Tanya tu. Lepas tu dalam hati tu tak tahulah orang duk sahawang sahakhir tadi itu tekah dia di hati. Hati hak mana hak khusyuk sekali, hak tu lah rapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duk sahwa sekali tapi hati tak rapat, hati tak ada khusyuk, ya jauh juga dengan Tuhan. Tu pada hakikat. Sebab tu walaupun dalam agama kita suruh mai duk sahwa, kena. Akan tetapi nak ayat kata amalan kita sikit nak adu dengan apa hak Tuhan nak wi, dia tak boleh nak adu. Sebab itulah dengan rahmat Allah SWT wi kita masuk syurga tu dengan rahmat. Kalau nak kira amalan tak padai, tapi amalan ni sebagai anak kunci asbab kita nak boleh masuk syurga. Jadi tak berlawan apa. Di antara hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, apa yang ada firman Allah Taala yang ada dalam Quran tak ada jadi berlawan apa-apa. Itu cara yang kita nak faham agama kita nak wi kena. Baik. Kalau gitu, manusia yang duduk di atas muka bumi ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi 3 lapis.
Dunia ni tiga ni. Bukan mana tiga di sini makna kata orang yang tidak beriman, orang yang beriman, orang munafikin. Hak ni bagi satu bagi. Tetapi bagi satu lagi sama-sama orang beriman. Sama-sama orang beriman ni Tuhan bagi tiga juga. Tuhan kata summa awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Tiga Tuhan bagi. Yang pertama orang yang beriman yang zalim kepada diri. Kena Allah, kena ajaran agama, kena Rasulullah, kena semua segala-gala rukun iman dan rukun Islam. Akan tetapi dia membelakangikan apa yang dia kena tadi. Sebab itulah bukan tiap-tiap kena tu nak mentarikkan, nak menolakkan seorang itu supaya nak boleh buat amalan tu, bukan. Iblis kena ada Allah Ta'ala. Kena. Abu Jahal, Abu Lahab ni yang ngaku kata Tuhan juga jadikan dia. Firaun ni dia sendiri pemusa kata laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Mung tahu kata mukjizat hak aku hari ni daripada Tuhan mung. Firaun sendiri tu Musa kata mung tahu dalam hati. Tu nak tahu. Nak ayat kata tahu saja. Ya bukan lagi kata nak tertolak daripada tahu tu kita nak pergi buat amal jadi molek tu. Ya tak juga. Jadi hendaknya berilmu serta beramal. Barulah kita lepas diri kita daripada zalimun li nafsihi. Banyak orang zalim kepada diri, banyak. Zalim kepada diri ni kecak mudah-mudah dia menyalahi retah Tuhan. Apa dia tu nak menyalahi kata Tuhan? Sebab dia tak tahu kata dia tu siapa, Tuhan tu siapa dengan cara hak benar. Supaya kita kalau kita kata, misal kata anak kita ni kalau kita tarbiyah dia molek, kita pera dia dengan cara molek, dia tak diraka kita. Dengan sebab mak pak juga tarbiyah tak molek, hajar tak molek, jadi lagu mana? Dia diraka kepada kita. Terkadang kita tengok maaflah dia setengah-setengah tu bela anak cucu nak gerak subuh tak berani. Asyik dia belalah, dia tidur dulu. Umur lebih pada 10 tahun dah. Dalam syarat kita ni suruh semaya yang umur 7 tahun lagi 10 tahun tu suruh ambil tindak care lah. Suruh murih, suruh godel, suruh gapo. Ni lebih daripada 10 dah 15. Belalah siang dia yang ngaji letih. Ajalah. Akhir sekali kita hak kena makan air mata. Tak usah suruhlah dia belalah ya halus lagi, ya kecil lagi dia tu, tak usah dia basuhlah dia tu, dia belalah biar duk main telefon lah sekarang. Akhir sekali kita tua esok je tak tolong kita. Ajalah. Cara tarbiyah orang Islam kita ni berhajat kepada kena kembali tengok semula kata nak betul lagu mana, tarbiyah lagu mana supaya tubik anak yang soleh. Hak Rasulullah kata idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Salah satu daripadanya waladin salihin yad'u lahu. Apabila mati kita pejam mata, amalan kita hak kita duk semaya tak boleh semaya dah lah. Puasa Ramadan tak ada dah lah. Sedekah tak ada dah lah. Haji tak ada, umrah tak ada, baca Quran tak ada dah lah kita tu. Ada satu pitu iaitu gapo? Ni, anak yang soleh ni. Nak anak yang soleh. Nak boleh jadi soleh kita kena tarbiyah dia. Baru dia berdoa bagi kita. Kalau anak ada tapi tak ada soleh, tukar jadi taleh. Gapo taleh? Anak yang diraka. Kita khijal pah keting peluh. Siapa di tangan dia jual habis licin harta. Hawak apa? Sebab tarbiyah tak kena. Sebab itulah masuk juga di dalam zalimun li nafsihi, zalim. Hani makna kata zalimun li nafsihi. Pak kita nak buat lagu mana? Hak tu berhajat pada hal ilmu tu. Kita ni kalau kita tengok taning nak tubik sikit hal lain dah kita kata.
Tempat teh kita ni getah ada tak? Ada. Wah kayu ada tak? Ada. Kayu tu ada tak kayu? Ada. Behar tempat teh kita ni sekaya-kaya. Kalau kita nak semua 76 wilayah ni dalam negeri ni 3 wilayah 4 wilayah ni hak kaya. Sapayaka ni penuh. Akan tetapi dengan sebab kita tak ada ilmu pengetahuan yang boleh mengatasi orang-orang tak beriman, kita kata jadi murah belaka hak kita. Kita getah demo tu sekelanya ana ya. Tapi demo taklek kita bergana-gana. Satu cara. Kita wah kayu, wah dia ke wah gapo kata gila. Demo taklek mai kita, wak go tu wak go ni, klepek tak klepek, hatanya ana. Tu nak ayat kata nak gi kena dengan ilmu. Juga masalah tarbiyah, masalah betuk ke anak, nak betuk lagu mana, nak betuk masyarakat lagu mana, berhajat kepada ilmu. Dalam agama kita ni hajar satu persatu. Berhajat kepada kita sebagai orang Islam kena konsep. Sepatut guru beding. Tok guru kalau kita tak tanya dia tak tubik ke? Tapi kalau kita konsep dia dalam arti kata kita nak tanya konsep ni, jangan kita konsep untuk nak jatuhkan, tak leh. Tu berdosa besar, tu konsep orang tu nak jatuhkan, tak leh. Tapi kita konsep dalam arti kata kita nak dia tu royak hajar kepada kita. Itu cara hak agama kita. Kita kena ada ni benda-benda lagu ni, barulah hidup pai kita ni ada keberkatan. Siapa ke anak cucu keberkatan ni? Nah, siapa ke anak cucu? Itu perkara-perkaranya. Yang kedua, muqtasidun. Jenis pasal muqtasid makna lagu mana muqtasidun? Muqtasidun makna kata orang yang buat amal hak wajib-wajib. Apa dah? Semaya waktu tak pernah tinggal sekali habuk. Tapi semaya waktu lah. Sunat-sunat dak. Puasa Ramadan, hal lain dak. Wah haji sekali ya. Itu makna kata muqtasid, makna kata pada baba boleh duk. Nah, baba boleh duk. Golek ke orang kita duk sini ke ni? Golek ke duk sini? Muqtasidun, orang yang tahu kata ya ni siapa, lepas tu dia duk sini nak buat gapo, dia nak pergi kana, dia tahu. Ada apa zalimul li nafsihi tadi dia tak tahu. Dia reti tak sungguh. Tu perkara dia pasal reti tak sungguh. Sebab tu dia tak cedek tu. Ayat apa nama fuah zalimul li nafsihi tadi tu Tuhan kata Tuhan ni kita ingat dah. Allah Subhanahu wa taala ni dia turut kita. Dia turut kita. Turut dalam arti kata kita naklah mana? Mun nak dunia, aku nak dunia. Sebab tu dari surah Baqarah kita baca, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Setengah daripada manusia yang kata ya Allah, mintalah daripadamu, wilah hidup pada dunia aku. Wi aku kaya lah dunia, wi aku umur panjang, wi pangkat pada aku. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Akhirat tak ada apa sekarang. Ada orang macam tu. Tapi kita orang beriman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dunia dapat bahagia, akhirat dapat bahagia. Ya Allah, jagalah kami dan anak cucu kami daripada api neraka. Tu orang beriman hak sebenar. Sebab tu dunia ni Allah, orang duduk dalam dunia ni sama-sama duduk belaka tapi tujuan berlain-lain ni. Sebab tu Allah Ta'ala royak kepada kita sebagaimana para sahabat ni, dia kata pada peperangan Uhud tu kan, Nabi kata, "Hei puakmu, hak dok nak manuh tu, dia dok di atas bukit tu," kata setengah riwayat kata 70 orang. Nabi kata, "Lah mana mu jangan turun di atas bukit sini nah. We orang Islam dok bawah ni urus sendiri. Lagu mana nak gebah kat mana pun, mu jangan turun." Hari tu Khalid Ibn Walid tak masuk Islam lagi. Tak ada masuk Islam lagi. Kemudian setelah daripada tu, orang kafir hari tu jadi seolah kata dia nak kalah kepada orang kita. Orang hak kita pun turut hamba lah, seolah kata hamba. Nak masuk lubang cacing lah kalau bahasa tani kita kecil mudah-mudah gitu. Orang hadok tak bukit nu dia kata, "Hei,
demo nugi habis nu. Harta benar penuh atas muka bumi daripada alat senjata ni kita turun kutik. Sahabat kata tak boleh, ada atas nu kata tak boleh turun. Rasul kata turun, Nabi kita tahu turun. Dia kata tengok atik nak turun tak turun, tengok demo pergi habis kita benar cerak hari ni. Turun hak ketua tu turun, hak pesing cak, hak pesing tak itu tu turun juga. Tinggal harus 3-4 orang atas ni. Khalid mari lek belakang. Khalid bin Walid tu mari lek belakang. Lagu mana Islam jadi hari tu? Sampai ke Rasulullah ni kena naik atas bukit Uhud sampai ke darah habis. Sebab apa? Tak panggil kekalah Bukan makna kata Nabi kita kalah. Nak ayat kata orang sahabat di kalangan sahabat tadi tak turut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyalahi satu urusan Rasulullah kalah umat. Pak kita ni umat Nabi sekarang lah ni banyak mana kita mukhalafah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana jalan Nabi. Pak kita nak naik lagu mana? Lalu Tuhan kata minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Situ makna sebab boleh turunkan ayat tu. Di antara kamu ada, di antara kamu ni mana orang beriman sama-sama beriman, ada hak nak kepada dunia, ada hak nak kepada akhirat. Lagu mana maksud? Ahli tafsir kata nak kepada dunia semata-mata tidak heran kepada hari akhirat. Nak kepada akhirat dia nak duk dunia, tetapi dia nak sediakan benda dalam dunia ni untuk nak menujukan kepada negeri akhirat yang kekal abadi. Manusia kita yang lagu tu semua. Kita kata orang beriman dah tu ganon jadi gitu. Tak ada pelik. Jamin sahabat dulu pun ada dah lah tu. Tu perkara nak kita ambil tahu. Baik. Kalau gitu muqtasid kita tahu dah. Hak sa lagi siapa? Sabiqum bil khairat biiznillah. Mereka yang kerja amalan dengan perkara yang wajib serta perkara yang sunat, dua-dua juga berlaku. Lagu mana rupa? Oh, payah cari lagu ni. Bukan tak ada, ada. Tepat wilayah kita ni pun ada, bukan tak ada ramai. Lagu mana? Semaya ya cukup. Sunat ya semaya cukup. Puasa Ramadan cukup. Puasa sunat cukup. Haji pun buat. Tetapi tiap-tiap tahun ya duit lebih. Ya hantar orang haji sama. Ya buat umrah, buat untuk diri dia. Orang nak pergi buat umrah, dia bantu pula. Ada tak di kalangan umat Nabi hari ni? Ada, tapi tak ramai. Itu mana sabiqum bil khairat biiznillah. Puak ni lah dunia kita boleh duduk ni sebab ada tuah mereka ni boleh duduk tupai. Ni perkara-perkara yang nak kita nak tak diri kita mana. Patu je kata-kata oh kita ni nak pergi tak siapa muka kerja pun gitu-gitu ya. Pergi dengan hati. Hati kita ni kena pergi dengan hati. Amalan kita kena pergi dengan hati. Kalau hati kita ni molek, kita sama juga dengan orang yang sabiqum bil khairati biiznillah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ni suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita. Kata kita duk dunia ni jangan kita buat dunia ni tepat yang kita berasa kata sudah sebagaimana kita kata tadi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagaimana ulama kita royak ni dia kata tengok. Rasulullah kata man labisal harira fid dunya lam yalbishu fil akhirah. Sesiapa yang pakai pakaian setera dalam dunia ni nescaya Allah Subhanahu wa taala tak wi pakai dah hari akhirat esok. Makna gano ulama-ulama duk syarah sini nak wi kita faham. Nak ayat kata kalulah kita gi buat satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita sedangkan kita tu tak ada nak taubat dengan Tuhan, ajar tu siapa dulu, maka perkara tu Tuhan tak wih lah. Ni pak kita duk dunia ni satu hadis lagi orang hak makan minum arak. Duk dunia ni minum arak dah. Lepas tu mati tak ada nak taubat. Kalau taubat tu nak terima tak apa tak tahu lagi.
Tapi makan tu cerak kata salah dan berdosa. Minum arak tadi tu, Tuhan tahu minum ke akhirat esok. Pak kita sabar dunia ni sekadar berapa puluh tahun ni kira tak sikit belaka sebab dunia ni benda tak kekal. Tuhan tahu kita minum hari akhirat esok. Tuhan tahu pakai dah pakai hak molek hari akhirat esok dengan sebab kita langgar Tuhan dia. Sebab tu ni benda yang wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas orang mai tanya kita, waponyo setera tak boleh nak pakai, waponyo mah orang lelaki tak boleh nak pakai. Salah gapo kita dah tengok orang kafe pakai nu tak ada dok gapo-gapo. Kali tak ada jadi tu, tak ada jadi ning. Kali kita tengok seumpama kita dah tengok orang kafe dok pakai, orang tak beriman. Apa tu hak tak kita pakai? Soalan tu mari daripada mana? Soalan ni mari daripada zalimul li nafsihi, orang yang zalim kepada diri. Ia tak mari daripada muqtasidun, tak mari daripada sabiqum bil khairati biiznillah dak. Makna keluar tubik daripada orang beriman yang iman dia tak cerah. Kalau iman dia cerah, dia tak keluar sama sekali itu perkataan di lidah dia, sama sekali tak keluar. Lalu jawab itu orang mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak kita, sahabat mari nakal mari, ulama bawa kita boleh tahu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, dia katakan, innallaha la yahmi 'abdahu mu'mina minad dunya wa huwa yuhibbuhu. Cuba kita perhati pada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jagakan seorang hamba-Nya yang mukmin. Tuhan jaga hamba yang mukmin, sedangkan orang kafir pun hamba dia. Hamba Tuhan juga, bukan hamba orang lain. Tetapi Tuhan kata Tuhan jagakan hamba yang mukmin daripada dunia, sedangkan hamba tadi itu kasih kepada dunia. Naklah hamba ni kita dok tengok muka depan ni, ya nampak yang ngatarik ke tu ngatarik ke ni, ya ada. Nah, kama yahmuna maridakum. Ni sebab Tuhan larikan kita, tak sewa kita pakai mah, tak sewa pakai setera. Tuhan jaga kita daripadanya, tak sewa minum arak, tak sewa berzina, tak sewa pakai mah, pakai tu pakai ning. Tuhan nak jaga seumpama kita ni patai. Tuhan kata patai ni buat apa? Duit kita ada ni, lauk dok depan hak makan ni sedap-sedap pun ada. Tapi bomo tadi tu hak kita pergi peksak diri kita, kata jangan makan daging banyak, jangan makan sup ekor, jangan makan sup kaki. Benda tu sedap ke tak sedap? Sedap. Pak kenapa bomo tadi tu doktor tadi dia lari kita tak suruh kita makan benda tu? Supaya nak jagakan kita, takut kita ni jadi mudaratkan diri kita. Lah tu dah Allah Ta'ala jagakan kita manusia ni tak sewa pakai mah, tak sewa pakai setera, tak sewa minum arak, tak sewa berzina, tak sewa tu, tak sewa ni. Semua tadi tu Tuhan akan hui belaka di hari akhirat esok. Tak panggil berzina lah hari akhirat esok, orang panggil benda hak lain lah pula. Tapi hakikat tu jolo-jolo dah lah. Tapi nak ayat kata dunia ni Tuhan nak jagakan hamba yang mukmin. Kalau kita orang boleh jaga diri daripada itu perkara, nescaya kata alamat kata Tuhan kehendaki baik dah tu dengan dia. Nak we tahu kata kita ni Tuhan kehendaki baik ni, ulama katakan kita tak tahu kata kita ni orang yang mengajar sendiri dan orang yang pendengar nak tahu lagu mana kata Tuhan kehendak baik tak terhadap kita. Kita nak Tuhan kehendak baik kepada kita. Sebab apa? Sebab apabila Tuhan kehendak baik terhadap kita, mana Tuhan redha kita. Apabila Tuhan redha kita, mana tempat teh kita? Tempat teh kita kediaman kita hak asal nu, hak kita keluar hak syaitan tipu kita nu. Syurga nu. Lalu kita kena tengok kata apabila kita kerja Tuhan suruh kita ni, kita seberat dak. Tu ulama ya tak kaedah.
Tak. Timengnya kata, apabila kita semaya rasa berat. Apabila kita baca Quran rasa berat. Apabila kita zikir rasa berat. Kalau kita rasa rengih, berasa tak ada berat, berasa kata terbuka, berasa reda, berasa sedap. Cik. Kata Tuhan hendak baik terhadap kita. Apabila Tuhan hendak baik terhadap kita, semua dunia ni Tuhan akan memudahkan bagi kita. Tuhan akan jadikan dunia ni hamba bagi kita, bukan kita ni hamba bagi dunia. Itu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dok royakkan kepada kita. Baik. Kalau gitu, hakikat kita hidup dunia ni lagu mana? Hakikat hidup dunia ni Rasulullah royak kepada kita sebagaimana Imam Ahmad wari, Imam Tirmizi wari kepada kita. Ia kata, innama mathalul hayatid dunya kamathalir rakib. Dia kata, sesungguhnya hidup pada dunia ni seumpama orang yang menunggang. Makna apa? Naik kenderaan. Pak kita ni mudah kita nak win apa? Kita naik motor kah? Mari daripada Taning nak pergi ke jalan. Masalah ni panas. Bawa anak kecil pula. Duk atas motor nak beli kereta tak ada duit. Bawa mari anak teriak sebab ngap panas. Lagu mana? Istadhalla tahta syajarah. Berhenti sebentar di tepi jalan bawah pokok kayu yang besar supaya nak ambil teduh sebentar. Supaya nak ambil hujan diteduh sultan. Nak dok tetap kat situ. Dok. Setelah daripada tu summa raha wa tarakaha. Kemudian gi dan tinggal tempat tu. Tu dunia. Hakikatlah tu ya. Sebab tu nak wi kita ni sebagai orang Islam ni, kita dengar belaka dah. Masuk belaka dah dalam telinga kita, tapi nak wi masuk dalam hati. Apabila perkara ni hak kita dengar tadi termasuk dalam hati kita, zalim tak berlaku nah. Zalim tak akan berlaku sesama orang Islam kita, tak ada. Berdeki tak ada. Tuduh menuduh tak ada. Balah pecah belah tak ada. Wak khianat orang tak ada. Hawak apa? Kerana tahu hakikat. Tetapi dengar pakak dengar belaka, mengupak orang pun tak berhenti. Cocoh orang pun tak berhenti. Hipik tanah orang pun tak berhenti. Menega benda haram pun tak berhenti. Duduk dalam keadaan Tuhan mereka apa? Duduklah tu lah. Makna kata dengar tak masuk dalam hati. Ini perkara yang kita sebagai umat Islam ni kena duk berdoa kepada Tuhan nak wi ajaran hak ni masuk dalam hati kita supaya kita ni boleh duk dengan tenang. Kalau kita duk dalam dunia ni zalim ada zalim ni tak sedap duk. Duk dalam dia kata dalam masyarakat, dalam kampung, dalam rumah kalau ada zalim tak sedap duk. Dalam rumah, dalam keluarga ni ada zalim, lagu mana? Isteri tak tahu kewajipan dia, suami tak tahu kewajipan dia, anak tak tahu kewajipan dia. Lagu mana rupa duk lagu tu? Kalau kita pergi di Indonesia, dalam rumah 2 3 4 agama. Hak ni Buddha, hak ni Hindu, hak ni Kris, Nasara, hak ni Islam. Masing-masing duk gitu. Pas duk boleh tak? Bukan tak boleh duk. Malah tak berhenti-berhenti. Demo kata, hai, duklah dunia nak duk bebas, demo nak pergi agama apa pergi. Duk. Orang sekarang lah ni duk royak kata ajaran Islam ni nak sekatkan manusia daripada kebebasan. Dunia kita ni kalau tidak ada undang-undang dia punah. Ya dunia, ya dunia, faham dunia tak apalah. Kita tak faham dunia sebab tu duk nak tutup hak-hak bukan-bukan tu. Kita masalah kita tak apa-apa lah orang gitu. Kita tak hanya dengan tangan aku ni duk dia aku tak apa-apa lah orang. Apa? Aku bebas. Hur. Bahasa Arab kata. Hurriyah ni mana kata isyarat. Boleh ke lagu tu? Tak boleh pun habis undang-undang. Ya kena ada menghormati tu makna-makna keadilan. Sebab itu ulama yang kata dunia kita ni boleh duduk kalulah dia itu ada keadilan
walaupun orang bukan Islam itu retah. Kalau bukan orang Islam sekali pun retah, dia akan boleh duduk dunia tu, negeri tu boleh duduk. Sebab apa? Sebab ada keadilan. Tetapi kalulah dunia tu, negeri tu ada zalim, walaupun pemerintah dia tu Islam sekalipun, Tuhan akan peracur, pinat, tak boleh duduk. Sebab apa? Sebab dunia ni Tuhan nak buat ada keadilan. Sebab tu Tuhan kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Makna kata Tuhan ni suruh kita berlakukan adil di atas muka bumi ni. Ini ajari hak kita. Ni kita sebagai orang-orang hak ni, ibu-ibu dan ayah-ayah hak pangkat tinggi-tinggi belaka alal aini wal ras. Ada pengalaman, ada kerja yang lepas daripada panah sejuk. Mari nak mengaji di sini, mari nak muzakarah di sini, kita ambil mugon ini masuk di dalam anak cucu kita, orang dakwah kata hak kita, supaya kampung kita duduk ni dapat bahagia hidup. Apabila bahagia daripada diri kita, ia masuk dalam keluarga. Apabila daripada keluarga, pergi kepada gapo? Ni pergi kepada masyarakat kampung kita, naik pada wilayah tu, naik. Sebab apa? Orang kita ni kalau tidak ada muganing Allah, dia tak nak pagar. Adalah askar setara mana pun, dia tak boleh pergi, dia tak boleh nak buat kalau tidak ada agama di dalam hati. Baik, kalau gitu Hasan Al-Basri, kenal belaka Hasan Basri ni imam besar, tok tasawuf besar lah. Hasan Basri ni orang korong atas. Dia kata, dia mai duk tafsir ayat Quran. Tuhan ayat kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah hidup pada dunia ni malaikat benda yang bersedak-sedak sebentar sahaja. Lalu dia mari duk pasal makna nak kita nampak dengan mata kepala kita. Dia kata, seumpama warna yang hijau ada di satu pokok kayu ataupun buah kayu, satu hari dia akan jadi kodok turun cak dia. Daripada hijau molek tadi tu jadi kena hitam sikit. Lepas tu kodok turun, siapa akan jadi lenyak? Gapo? Lenyaknya buah kayu tu ataupun pokok kayu tu daripada benda hak molek tadi tukar jadi hak tak molek, tukar jadi binasa. Itu makna kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi hak bimbang nyesal. Kita maaflah dah, kita nak boleh ni sekarang lah ni pakat duk cari tu cari ni, nak cari pangkat tu pangkat ni, molek tak ada gapo orang Islam kita boleh duk depan-depan comel. Tetapi ingat nah, orang hak nak kerja dalam medan tu hak kita dah buat kerja semua tadi tu, Tuhan akan bagi kita. Tak ada gapo kita nak Tuhan wi, tapi dia ingat asbab. Tapi ingat, apabila Tuhan wi kita duk tangan kita dah, kerja wi molek, apa hak kita kecek tadi tu kita kerja molek. Sebab gapo? Pangkat dia hilang, nama kita ia hilang, tubuh badan kita ia hilang, tapi amalan kita ia kekal. Sama ada molek ataupun tak molek, kekal. Sebab itulah ulama dia kata, pepatah orang Arab dia kata wa kullu na'in fasayun'a. Tiap-tiap orang duk royak di speaker ni kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali kelik pada rahmatullah fulan ibnu fulan. Dia duk perakat semua lah kalau orang mati dalam kampung tu. Fasayun'a, satu hari orang akan royak kata datuk tu mati dah hari ni. Orang akan royak dia juga. Wa kullu madhkurin fasayunsa wa kullu bakin fasayubka. Orang apabila mati kita teriaklah, orang kita kasih pasal dia Nabi teriak. Apabila Nabi anak dia Ibrahim itu meninggal, menangis. Fasayubka, ya teriak. Wa kullu bakin fasayubka, ya teriak. Orang hak teriak ke orang mati itu, satu hari orang akan teriak kepada dia pula sebab dia mati juga. Wa kullu madhkhurin fasayufna.
Tiap-tiap perkara hak kita duk taruh sipai, ia akan binasa. Manakah pakai hak tok nenek kita 200 tahun dulu? Mana sekali dengan kita tak ada dah. Pakai ya gapo tak ada, habis. Yufna, makna kata binasa. Wa kullu madhkurin fasayunsa. Tiap-tiap orang ada sebut, oh nayuk tu, oh botoning, oh tok nebel tu, oh tok tu, tok ning. Fasayunsa, akan diterlupa. Duklah kubur belaka. Laisa ghairallahi yabqa, tidak ada perkara yang kekal malaikat Allah Subhanahu wa taala. Laisa ghairallahi yabqa, tidak ada perkara yang kekal malaikat Allah taala Subhanahu wa taala saja. Man ala fallahu a'la. Siapa hak pangkat tinggi mana, Tuhan lebih pada tu lagi. Lepas tu kita nak buat lagu mana hidup tak muka bumi ni. Amalan kita kekal, sedangkan tuai tu gi, pangkat tu gi, duit tu gi, segala-gala tu gi. Tapi amalan tu kekal dengan kita. Kalau molek kan molek lah, kalau tak molek kan tak molek. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata kepada kita, katakan kepada kita nak uwi kita ingat, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa dia yang buat amal, yang molek, sama ada lelaki ataupun perempuan. Agama kita bukan agama yang nak menghinakan orang perempuan seumpama orang dok tuduh dak. Tengok tu ayat, min zakarin aw untha wa huwa mu'min, sedangkan dia tu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, nascaya Allah Subhanahu wa taala akan wiya hidup bahagia gembira di atas muka bumi ini sebelum daripada hari akhirat nu lagi. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan limpah ganda amalan hak yang molek tu, Tuhan akan balas lebih molek pada tu lagi. Tu hakikat kita hidup dunia. Janganlah kita duk berasa kata kita hidup tak muka bumi nining, kita nak duduk untuk kita nak kekal abadi. Bukan perkara ni nak uwi kita masuk dalam hati kita kata satu hari kita akan kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan Tuhan tu buka kitab amalan kita depan kita. Hari kiamat esok Allah Subhanahu wa taala letak di satu tekak kita ni sebagaimana duk royak, satu loket duk tekak kita belaka. Surat catat te amalan kita, Tuhan katakan oleh Quran nak kita dengar. Kita ni duk dalam bulan Isra wal Mi'raj, kita ambil surah Isra ni masuk sikit. Tuhan kata wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Tiap-tiap orang daripada anak Adam ni ditekak dia ada loket belaka duk sini. Lalu Tuhan akan buat keluar loket itu pada hari kiamat esok depan dia. Tuhan kata iqra kitabak, buka baca kitabmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dah mu menyaksi bagi dirimu sendiri kata mu buat gapo kata he anak ada di atas muka bumi. Hari ni hari ku nak balas. Mu tengok sendiri kata amalan molek mu dengan amalan hak jahat mu, hak mana lebih banyak mu tengok sendiri. Hari tu nak sesal tak boleh lah tu. Kita kena gaduh-gaduh cepat-cepat buat amalan di atas muka bumi ni, amalan hak kita tahu sungguh kata ni adalah amalan yang molek, supaya surat catat te amalan kita boleh tengok. Dan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ulama dok baca sama kita dengar daripada surah Kahfi sebagai ayat yang terakhir, Tuhan katakan, Tuhan kata al-malu wal banun, harta dan anak pinak, zinatul hayatid dunya, hiasan bagi hidup pada dunia. Hak kekal wal baqiyatus salihat, hak kekal iaitu amalan yang kekal, amalan yang salihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Hak itulah hak kekal di sisi Tuhan dan manfaat bagi diri kita. Bilakah amalan tu jadi dipakai?
wa yauma nusayyirul jibal. Hari yang Allah Subhanahu wa taala akaknya bukit tubik daripada tepat dia dan bertubai di atas udara seumpama bulu, mana hari kiamat. Tu makna wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Hari tu bombing tak akan jadi tengok atau situ tak nampak, sini tak nampak seumpama kita tengok air laut. Jadi sama belaka. Tu makna kata Tuhan menyamakan. Lepas tu wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Hari tu kita pergi jumpa dengan Tuhan sore-sore belaka. Ya Allah, hari yang kita lari daripada ibu bapa kita, lari daripada isteri kita, lari daripada anak murid kita, lari daripada anak pinak kita, lari pada cucu kita, dirimu, diriku, diriku. Hari itulah hari yang amalan yang kita duk atas muka bumi ni jadi manfaat bagi kita. Sebab itulah kita sebagai umat Islam ambillah pengajaran daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda dalam hadis dan apa yang disyarahkan oleh para ulama Islam sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang ada di kampung Nining selamat daripada bala petaka dan hinggalah sialah kita pohon kepada Allah orang-orang yang sakit dalam kampung ini dan merahmatilah orang yang telah kembali klik kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama orang yang bina masjid ni daripada jaksa-jaksa. Dan tak terlupalah kita itu terima kasih kepada tuan imam dan ahli jawatan kuasa dan bedding kita sebagaimana mereka ni jaksa mereka lah kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan kita pakatlah jadi boleh manfaat pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memberkati mereka dan akak darajat mereka dunia maupun akhirat nanti. Pada akhir ni sekadar inilah sahaja dulu insya-Allah Subhanahu wa taala. Lain kali kalau ada kesempatan dengan kehendak Allah kita boleh jumpa pula. Maka pada hari ini sekadar inilah sahaja, belum pada kita nak sudah ni kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.